Okey, bahagian A soalan nombor 1. Raja di bawah menunjukkan pentagon sekata ABCDE. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam pentagon tersebut. Kita ada titik X dengan titik Y. Ada dua titik yang bergerak dalam pentagon. Okey, pada Raja disuruh lukis A, lukis satu lokus bagi titik X. Okey, sekarang kita nak cari lokus bagi titik X dengan keadaan EX sama dengan XB. EX sama dengan XB. Sekarang X tu adalah lokus. Okey, dalam pentagon ni dia cuma ada A, B, C, D, E kan? Tiada X kan? Maksudnya X tu ialah lokus. Maksudnya X ini ialah lokus. Jadi kita jumpa E dengan B. Okey, clue dia bila jumpa E dengan B, E di sini, B di sini kan? Maksudnya itu ialah kita gunakan dua titik. Ingat lagi, kalau dua titik jadi apa? Okey, kalau dua titik dia akan jadi berserenjang. Langkah 1, kamu sambungkan dulu titik E dengan B tu. Okey, sambung. Supaya kita nak ambil dia, pakai pensel lah. Kalau buat ini cikgu pakai pen supaya kamu nampak. Okey. Bukan ini lokus dia, ini cikgu sambung. Nanti kamu jangan tekan kuat-kuat, kamu buat perlahan saja supaya untuk kamu nanti kamu boleh padam. Okey. Kalau tak sambung boleh itu sebenarnya. Cuma cikgu nak tunjukkan ini ialah garis dia. Kalau kamu tidak buat garis ini pun boleh. Tapi ini untuk tunjuklah. Nanti kemudian kamu padam garis ini. Okey, lepas tu kita ambil ni jangka sudut. Kasih besar dia. Okey, macam tu. Okey. Mula-mula letak di B supaya dia lebih mesti lebih daripada apa? Lebih daripada garis yang biru ni. Okey. Satu buat di atas. Okey, jangan ubah. Satu buat di bawah. Okey, dapat tu. Jangan ubah ni. Buat pula di mana? Buat pula di E. Kenapa E dengan B? Sebab di sini E sama B ya. E dan B, dua titik. So, buat di atas, buat di bawah. Supaya kita ada persilangan itu. Okey. So, ambil pembaris. Kamu sambunglah. Okey, kita dapatlah di sini. Dapat di situ. Lepas tu, kamu labelkan dia ini sebagai lokus. Labelkan lokus X. Mesti labelkan ya. Okey, lepas tu, siap A. B pula. Tengok B. Lukis lokus bagi titik Y. Okey, sekarang kita nak lukis lokus bagi titik Y. Dengan keadaan EY sama dengan ED. Okey. EY sama dengan ED. Apa beza yang atas dengan yang bawah tadi? Yang atas yang sama ialah lokus. Lokus yang sama, dia ada dua titik yang berbeza, E sama B. Tapi yang bawah ini lokus bukan lokus yang sama. Apa yang sama? Titik yang sama. Okey, maksudnya bila titik yang sama, dia akan jadi satu titik. Kalau jumpa titik sama, dia akan jadi satu titik. Kalau ini tidak sama, dia akan jadi dua titik. Ingat itu Itu dia punya formula dia. Okay, so EY sama dengan ED. EY kita tidak tahu di mana kan? Jadi yang kita tahu ialah ED. Maksudnya kamu ambil kamu punya jangka lukis lagi. E, letakkan yang sama ialah E kan? Jadi yang tajam ni letak di E. Okay, lepas tu kamu buatlah separuh bulatan. Dia bergantung kepada gambar raja ya. Kita tengok gambar raja ni. D kat sini. Okay, D kat sini Tadi tu dia terlari ke cikgu punya pensel ni. Jadi D tu kat sini. Jadi kamu garis. Okey. Dekat D ED Sini D. Okay, garis. Bukan yang ini tadi. Okay, cikgu padam. Okay, jadi kita dapat ni lengkuk ni nampak ni. Labelkan dia sebagai lokus Y. Satu markah sudah kamu dapat. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kamu kena yang C tandakan dengan simbol bulat dan pangkah. Mesti simbol bulat pangkah. Okey. Bagi semua titik persilangan. Mana yang bersilang? Kalau kita tengok sini ada dua tempat yang bersilang. 1, 2 sini. Okey.
Ikut gambar rajah ya. Kalau di mana kamu buat tu ED di situ, situlah dia punya titik persilangan. Baru kamu akan dapat markah penuh 3 markah. Soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan kawasan laut yang berbentuk segitiga FGH. Titik X dan titik Y ialah dua lokus yang menghuraikan kedudukan sebuah kapal terbang yang terhempas. Pada rajah, lukis lokus bagi titik X dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis HF dan HG. Maksudnya, kamu kena tahu apa clue dia. Sentiasa sama dari mana? Garis HF dan HG. Ada berapa garis? Ada 2 garis. Mana HF, mana HG? Bila tengok gambar rajah ni, HF dengan HG. Maksudnya ini ialah 2 garis lurus yang bersilang. Jadi titik X itu di mana? Gunakan lagi kamu punya jangka lukis. Mesti guna jangka lukis ya. Dia bersilang di mana? Sebab dia kata HF dengan HG, H yang sama, maksudnya dia bersilang di H. Bila bersilang di H, letakkan yang tajam ini di H. Okey, susah sikit. So kamu buat bulatan. Macam tu, nampak? Okey, itu tidak berapa terang pensel. Okey. Lepas tu kamu kasih besar sikit. Okey. Nampak yang kita sudah ini. Cikgu kasih pakai pen lah. Kamu mesti buat pakai jangka lukis tau. Jangan buat pakai tangan. Jadi ni cikgu kasih terang lah sampai kamu nampak. Itu kata guna jangka lukis tadi. Lepas tu ada di sini kan bersilang dengan F dan HG ni. Letakkan yang tajam tu di sana. Okey, buat 2 persilangan. Satu di sana, nampak? Satu lagi di sini. Mesti ada persilangan ni ya. Okey, baru dapat X tu. Dapat X tu kan? Okey. Lepas itu baru kamu ambil pensel kamu garis. Guna pensel lah. Tapi ni cikgu guna pen sebab cikgu nak tunjuk dengan kamu supaya kamu nampak. Jadi nak sambung ni pergi mana? Yang bersilang ini. Sambung pergi H. Okey, sambung. Mesti guna pembaris Sambung. Okey, kamu dapat begitu kan? Okey. Jadi ini ialah lokus apa? Lokus X. Jadi labelkan dia lokus X. Labelkan dia lokus X. Okey. Okey, A dah siap. B lagi. Lukis lokus bagi Y dengan keadaan YF sama dengan FG. YF sama dengan FG. Kita dah jumpa tadi kan yang macam ni. Nampak? Apa yang sama? F. Titik sama. Satu titik. Kalau titik sama maksudnya satu titik. Bila satu titik dia akan jadi bulat. Okay, bila jadi bulat maksudnya F tu yang sama lah tadi F kan. F pergi mana? F pergi G. So daripada F pergi G. Okay. Buat bulat. Separuh bulat je. Sebab kita nak dalam ni je lokus dia. Kita nak buat tempat lain. Daripada F sampai G. Jadi kamu buat. Kamu akan dapat begitu. Okay. Nampak ni? Okay, kamu akan dapat tu. Yang ni. Cikgu kasih pakai pen lah. Okay. Ini, tapi kamu mesti lukis guna jangka lukis. Lepas tu, okay, dapat sudah tu. Itu ialah lokus apa? Itu ialah lokus Y. Ini ialah lokus Y. Seperti biasa, dia akan tanya pada soalan yang C. Tandakan dengan simbol bulat pangkah di mana persilangan di antara dua lokus. Jadi di mana kita jumpa? Di sini. Ini jelas jawapan dia. Okey ya, 3 markah kat situ. Okay, kita lihat soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 sama IJKL dengan sisi 6 cm. Okey, sisi dia 6 cm. Ini I pergi 6 cm. Dua semi bulatan berpusat di M dan N dilukis di dalam segi 4 sama IJKL. Maksudnya sini N ya, tertinggal. Nanti kamu tulis ya. M dan N tinggal. Jadi lukis lokus. Lorekkan. Pada raja, lorekkan rantau yang memenuhi pergerakan lokus-lokus tersebut.
kita ada locus apa ni? Dia beri M dan N ialah titik tengah. Ialah okey. Jadi A, locus bagi titik titik X yang sentiasa bergerak dengan keadaan XM kurang atau sama dengan 3 cm dan lebih daripada 3 cm dari garis LK. Dari garis LK. Kita tengok Okey, maksud bagi locus X ini sentiasa bergerak XM kurang daripada, kalau dia cakap begini XM ni satu titik kan, maksudnya dia akan jadi bulat. Jadi kamu kena pastikan manakah locus bagi X. Dia sudah lukis sebenarnya, tinggal kamu labelkan. Tinggal kamu labelkan mana locus X. So, mana locus X ialah XM ialah kurang daripada 3 cm. Kurang maksudnya kurang ataupun kalau tengah-tengah sini 3 cm kan. 3 cm, 3 cm. Dia guna M, okey, M kat sini. Dan lebih daripada 3 cm dari garis LK. Ini LK. Maksudnya locus tu cuma ini sahajalah. Itu locus dia. Sini kan. Jadi dia suruh lorekkan. Maksudnya kamu kena lorekkan lah. Inilah dia punya lorekkan dia. Warnakan pun boleh, lorekkan pun boleh. So kita akan dapat ini sebagai locus X. Okay. Macam locus X berada di kawasan inilah. Okay. Lepas tu B. Okay, A sudah. B lagi. Locus bagi titik Y yang sentiasa bergerak dengan keadaan YM lebih besar daripada 3. YM lebih besar daripada 3 dan YN lebih besar daripada 3 cm. Okey, tengok ini pula ya. Okey, kita tengok ya. Dia kata locus Y yang sentiasa bergerak dalam keadaan YM lebih besar daripada 3 cm. Maksudnya YM, M kat sini, dia sentiasa besar daripada 3 cm. Ini kita tahu yang ini ialah 3 cm. So, kita tahu jari ini, bila dia tengah-tengah dia adalah 3 cm. Maksudnya YM tu lebih besar. Lebih besar maksudnya dia berada di kawasan sini. Sebelah sini kan. Dan, tapi dia ada dua syarat. Dan syarat yang kedua dia, YN pun lebih besar daripada 3 cm. Ini N. Kalau YN inilah, ini untuk YM. Yang ini untuk YN. Nampak? YM, YN. Dua-dua lebih besar. Maksudnya Y itu berada di sinilah. Locus Y. Okay. So, ini ialah locus Y. Okay, nampak kan? Locus Y lebih besar daripada YN dan lebih besar daripada YM. Okay, lepas tu soalan C. Huraikan persilangan antara locus X dengan locus Y. Jadi, di manakah persilangan antara locus X dengan locus Y? Kamu rasa di mana? Adakah di sini? Bukan. Ini okey. OJ bukan. OK bukan. OL bukan. Tapi DO sini. DOI. Jadi, macam mana nak jawab? C. Persilangan. Sebab dia kata huraikan. Kalau huraikan, mesti buat dalam bentuk ayat. Persilangan antara locus X dan locus Y ialah dia berkongsi yang sama, iaitu lengkuk OI. Lengkuk OI. Okey. Okey, macam tu cara jawab dia. Okey. Untuk soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Raja menunjukkan kawasan berpagar bagi suatu padang rumput berpagar bagi suatu padang rumput berbentuk segi 4 tepat OPQR dengan ukuran 6 darab 8 meter darab 8 meter. Seekor kambing diikat pada titik P dengan seutas tali yang panjangnya 7 meter. Tali yang ni ialah 7 meter. Lorekkan rantau yang boleh dicapai oleh kambing itu. Maksudnya yang boleh dicapai cuma berapa meter? 7 meter lah. Kita tahu dia sudah bagi sini ruangan jawapan. Ini 6, ini 8. Okey. Aku pakai pembaris, dia tidak sampai 8 kan? Dia cuma sampai
4.2. 4.2. Maksudnya kalau dia punya tu 7 meter, jadi berapa panjang dia? Kalau ikut sebenarnya sepatutnya garis ini di 8 meter ni. Okay, cikgu lukis balik ya. Okay, biasanya kalau dalam perasaan dia akan gunakan ukuran yang tepat. Ini mungkin dia ada sedikit masa print ke apa, masa buat tu dia ada sedikit kesilapan. Jadi untuk memudahkan nanti kamu lukis juga ya, 8 dengan 6 supaya senang kamu nak buat. So dia kata 7 cm, maksudnya kamu kena ukurlah di sini. Berapa cm? 7 cm. 0 hingga 7. Sebab kali je 7 je kan. Okey. Tapi nak letak di mana ni? Di mana pengambil tu kena ikat di P. Dia kena ikat di P, maksudnya kawasan dia boleh bergerak dari sini sampai sini je lah. 7 cm. Gitu. Tu je. 7 cm Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh lorekkan. Jadi kamu ambil lah pensel kamu. Kamu lorek lah kawasan inilah yang dia boleh pergi. Nah, kawasan tu dia boleh pergi. Okay. 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 Okay, soalan bahagian B. Panjang sikit soalan dia. Kamu kena rajin baca ya. Jangan malas baca Mesti fahamkan soalan. Raja di bawah dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Okey, raja ni dilukis. Titik X, Y dan Z. Okey, terdapat 3 titik. Titik X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak di dalam segi 4 sama itu. Okey, titik tu bergerak dalam sini. Jadi soalan dia, X ialah, ni kena fahamkan soalan betul-betul ni. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik Q dan titik C. Dengan menggunakan huruf dalam raja, nyatakan lokus bagi titik X. Dia kata dengan menggunakan huruf ya. Dia tidak suruh lukis. Kalau dia kata dengan menggunakan huruf, maksudnya kamu kena tulis. Nyatakan. Dia bilang nyatakan. Bukan dia bilang lukis lah. Dia kata nyatakan. Maksudnya kamu kena nyatakan. Tak boleh lukis. Tapi kita tengok kat sini. Titik apa dia cakap? Titik Q dan titik C. Maksudnya ada berapa titik? Ada 2 titik. Ingat lagi kalau 2 titik jadi apa? 2 titik akan jadi perpendikular. Yang tengah-tengah ni. Okey. Kita tengok mana tengah-tengah dia. Titik apa? Titik Q dengan titik C. Titik Q dengan titik C. Titik Q dengan titik C 2 titik. Jadi apa yang perpendikular dengan dia? AR. So kamu tulis kat sini garis AR. Okey, dah siap untuk soalan 1 Roman. Atau kamu nak tulis ABR pun diterima. Garis AR, ABR, tidak masalah, terima juga. Okey, 2 Roman. Pada raja lukis, baru disuruh lukis, kamu lukislah. Lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus. Ingat, garis lurus. SV dan VU. Ada berapa garis lurus? Ada 2 kan? SV dengan VU. Ada 2 garis lurus. Kita tengok di sini. Mana garis lurus SV dengan VU? SV dengan VU. Maksudnya dia ialah 2 garis lurus yang bersilang. Sebab dia ada 2 titik yang sama. Bila bersilang yang lagi. Kali ini tak payah guna jangka lukis ni. Sebab dia kata titik tu sudah sama. Bila titik tu sama, kamu tak boleh guna jangka lukis. Kamu ambil pensel kamu. Terus kamu buat. Titiknya di V kan? V. Jadi sebab dia sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah sama. Maksudnya dia terus kamu sambung V pergi T. Selesai. Selesai untuk lokus. Lokus Y. Tulis gitu. Lokus Y. Okey. Okay, 3 Roman dia kata pada raja lukis lokus pergi titik Z. Okey, Z pula kita nak cari. Yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 5 unit dari titik R. Titik R. Berapa titik? 1 titik. Berapa unit? 5 unit. Maksudnya jarak dia 5.
Dari titik mana? Dari titik R. Maksudnya ini kena guna jangka lukis. 5 unit maksudnya 5 kotak. Dari mana? Dari R. Mana R kita? Okey, ni R kita. Okey. Ni R kan? 5 unit dari R. Maksudnya kamu kira lah kotak tu. Kalau mau kira begini tak boleh lebih. Kurang apa? Kurang 1 kan? Jadi kira begini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini. Maksudnya R tu sampai sini. Sampai 5 ni. Sampai 5. Sini kan? 5 kan? So, kamu buat je lah. Okey. Okey, sampai 5. Itu. Dapat sudah itu kan? Ini ialah locus Z. Jangan lupa labelkan dia. Locus Z. Kita guna ni lah supaya senang kamu nampak. Okey, locus Z. Lepas tu soalan yang seterusnya. Macam biasa. Tandakan titik persilangan. Mana yang dia bersilang antara locus Y dengan locus Z? Ini Y, ini Z. Yang bersilang inilah. Bersilang tu maksudnya di mana dia jumpa. Okey, dah siap untuk soalan seterusnya. Okey, B. Raja di bawah menunjukkan segi 4 sama EFGH, okey, dengan sisi 4 cm dan suatu bulatan berpusat di O dengan jejari 1 cm. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang sentiasa bergerak di dalam segi 4 sama EFGH. Jadi titik X dan titik Y ialah titik yang sentiasa bergerak di dalam kotak ini. Okay, dia kata huraikan. Hurai maksudnya tidak payah lukis. Hurai tu dia suruh bagi tahu lah. Huraikan pergerakan yang mungkin bagi locus X dan titik Y bagi titik persilangan berikut. B dan D. B dan D. Kalau B dan D, macam mana? B dan D ada berapa titik? Ada 2 titik. Okey, maksudnya dia sudah bagi, maksudnya B dengan D tu ialah titik persilangan dia. B dengan D titik persilangan. Apakah yang mungkin? Dia ada banyak jawapan tapi kita tengok paling senang. Okey, bulat ini, okey. Locus itu B dengan D berada dalam bulatan ini kan. Maksudnya locus itu titik X itu ataupun titik, kita boleh guna X atau Y. Mana-mana pun boleh. Tapi juga pilih X lah. Kalau kamu nak pilih Y dulu pun boleh, X dulu pun boleh, tidak masalah. Jadi titik X lah clear kan. Kalau B sama D, titik X itu sentiasa bergerak 1 cm dari titik O. Kan? Dia akan jadi dapat bulat ini. Jadi cara tulis dia ialah untuk locus X sentiasa bergerak 1 cm dari O. Sentiasa bergerak cm dari O. Ataupun yang ini kamu tertukar pergi bawah pun betul juga. Tidak masalah. Kita cari Y lagi. Y yang mungkin yang menjadikan B dengan D ini ialah titik persilangan. Kamu nampak garis. Tadi kita buat yang bulat. Sekarang kita nampak. Tengok yang garis pula. Apakah yang memungkinkan locus Y berada di B sama di D? Okey, maksudnya dia gunakan titik A dengan titik C ni. Kan? Titik A dengan titik C ataupun titik E dengan titik G pun boleh juga. E dengan G pun boleh. Maksudnya locus Y ialah sama jarak dari E, sama jarak dari titik E dan titik J. Maksudnya sama jarak dari titik E dan titik J. Titik E dengan titik J dia akan jadi apa ini? Garis lurus kan? Jadi dia cari perpendikular dia yang inilah. So bila yang ini maksudnya ada B sama C di atas tu. Jadi jawapan kita itulah saja, kamu tulis huraikan. Okey, itu untuk soalan nombor 1 Roman. Lepas tu kalau titik persilangan dia A dengan C sama je sebenarnya macam nombor 1. Kan? Senang saja. A dengan C. Sama-sama jugalah. Sentiasa bergerak 1 cm dari O.
Manakala yang bawah ni pula, sebab tadi kita dia buat B sama D kan, ni A dengan C. Jadi sekarang ni inilah. Sama jarak dari titik titik F dan titik G. Ni 2 kali titik cikgu ni. Okey, macam tu. Titik F dan titik G macam ni. Bukan FG, F hash. Okey, sorry. F hash, titik F dengan titik hash. Barulah dia akan jadi lokasi dia macam ni. Ini EG ni kan. Jadi dalam EG ni ada A dengan C. Dan dalam bulatan ni pun ada A dengan C. So itu titik persilangan untuk nombor 2 Roman. Okey, jadi ini jawapan untuk 2 Roman untuk dapat markah penuh. Okey, tengok soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan 2 semi bulatan PKLT dan QNMS berpusat di R dengan diameter masing-masing 8 dan 4. Diameter yang besar ini 8, diameter yang kecil ini 4. Okey. Diameter. Kalau jari dia berapa? Tu kena tahu. Jadi jari dia ialah, kalau itu 8, jari dia ialah 4 lah. Ini sampai sini ialah 4 cm. Yang kecil ni pula 2 cm. Sampai sini ya. Okey, jari dia 2 cm. Okey, soalan nombor 1. Titik yang berjarak nyatakan, berdasarkan raja di atas, nyatakan titik yang berjarak 2 cm dari R. Okey, 2 cm dari R. Ini R, kalau 2 cm sampai sini lah. 2 cm dari R. Tu yang aku nampak yang kuning tu ya. 2 cm dari R. Dan 4 cm dari P. 4 cm dari P. Okey, ni yang kuning, nampak kuning. Jadi manakah titik dia yang bersilang? N. So jawapan dia kamu tulislah N. Soalan nombor 1, N. Okay. Soalan nombor 2 kita gunakan pink. Kan yang pink. Titik yang berjarak lebih dari 2 cm ni cikgu rasa ni. 2 cm bukan M lah, cm. 2 cm dari R dan 4 cm dari T. 2 cm dari R, okey, yang sama juga 2 cm dari R. Dan T 4 cm. Inilah 4 kan? 4 cm. Jadi mana jawapan dia? Jawapan dia ialah bersilang kan dia cakap. L ke M? Jawapan dia ialah M. Adakah jawapan dia M? Okey, kita kena baca balik soalan. Berjarak lebih daripada. Okey, bukan sama dengan lebih daripada, maksudnya lebih daripada M, lebih daripada 2 cm sampai L lah. So jawapan dia ialah L. Untuk soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 3 kita guna hijau. Okay, hijau. Kedudukan bagi titik X yang bergerak dalam rajah dengan keadaan kurang daripada 4 cm dari P. Kurang daripada 4 cm dari P. Mana P? Ini P, ini 4 cm dia. Hijau tapi kurang maksudnya dia ke dalam lah, bukan keluar. Kalau lebih dan lebih daripada 2 cm. Lebih daripada 2 cm dari R. Ini R. R lebih daripada 2 cm. 2 cm di sini. Maksudnya dia di sini kan. Kurang daripada 4 cm. Lebih daripada 2 cm. Maksudnya dia di mana? Di I. So tulis jawapan dia I. I ke 1 tu? 1 Roman. Okey, jawapan dia. Kita guna warna biru lagi. Okey, warna biru soalan nombor 4. Kedudukan bagi titik Y yang bergerak dalam rajah dengan keadaan YR kurang daripada 2. YR kurang daripada 2 cm. Mana R? YR sini. Okey, biru. Dah warna-warni dekat sini jadi rainbow sudah. Kurang, maksudnya kurang ke dalam. Dan YP YP kurang daripada 4 cm. YP yang ini PN. P kurang daripada 4 cm. Maksudnya yang ini tadi sama yang ini.
Okay, biru tu lah. Okay, yang biru tu. YR kurang daripada 2 cm. Kurang maksudnya dia ke sini. Kurang kan? Dan YP pun kurang daripada 4 cm. So soalan dia, jawapan dia yang mana? Inilah. Nombor 2. 2 Roman. Okay. Lepas tu kita guna warna purple pula. Harap dapatlah tulis. Kedudukan bagi titik Z yang bergerak dalam raja dengan keadaan ZT lebih besar daripada 4 cm. Ni banyak ni. ZP lebih besar daripada 4 cm dan ZR lebih besar daripada 2 cm. Ada 3 keadaan di sana. Pertama, ZT lebih besar daripada 4 cm. Cari dulu T. Ini T. ZT lebih besar daripada 4 cm. Maksudnya di sinilah. Okey, apa ni 4. Pertama. Lebih besar maksudnya dia ke atas lah. Lebih besar. Ke atas. Kedua, dia punya syarat ZP pun lebih besar daripada 4. ZP kat sini lah. Ini P kan. So, sini 4 cm. Lebih besar pun pergi atas. Okay, sekarang lebih besar. Satu lagi dia syarat yang ketiga. ZR lebih besar daripada 2. Mana R? R ini. Ini. Lebih besar daripada 2. Pun ke atas. Maksudnya di sinilah. Itu jawapan dia ialah 4. Roman. 4 ke tu? 6 Roman. Okey, dah siap. Okey, soalan B. Raja di bawah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. Okey. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Okey, clue dah ada dekat situ. Dari titik P maksudnya satu titik. Kita suruh lukis, suruh hurai. Huraikan selengkapnya lokus sebagai titik X. Ingat, kalau satu titik mesti dia akan jadi apa? Satu titik jadi bulat lah. So, jawapan dia kamu akan tulis sini lah. Lokus X. Sebab suruh huraikan kan? Jadi, lokus X ialah satu bulatan. Sebab dia satu titik. Satu bulatan di mana? Di P. Sebab dia daripada P. Dia cakap. Okay. P. Dan kalau bulat dia mesti ada jejari. Dan berjejari berapa cm? Dan berjejari 3 cm. Ataupun kamu boleh tulis dan berjarak tetap 3 cm. Ataupun kita nak tulis berjarak tetap 3 cm pun boleh. Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Pilih salah satu. Okey. Jadi soalan 2 Roman. Y ialah satu titik yang berjarak 4 cm dari titik Q. Huraikan selengkapnya lokus sebagai Y. Sama juga macam soalan nombor 1 Roman. Jadi lokus Y ialah satu bulatan. Bulatan di mana? Di titik di Q ataupun di titik Q. Dan berjejari berapa cm? 4 cm. Ataupun yang berjarak tetap 4 cm. Okey, dah siap. Okey, soalan seterusnya. Nombor 3. Dalam raja di bawah, SLMQ, PKLR, QNKS dan RMNP ialah lengkuk bulatan berjejari 4 cm dan berpusat di PQR dan S masing-masing. Ya. PQR masing-masing. Jadi soalan dia, berdasarkan raja di atas, nyatakan. Kalau nyatakan tak payah lukislah, beritahu sahaja. Kedudukan bagi titik X yang bergerak dalam raja dengan keadaan XS lebih kecil daripada 4 cm. Okay, dari sinilah sebab nampak. XS lebih kecil daripada 4 cm. Syarat kedua, XP lebih kecil daripada 4 cm. Syarat ketiga, XQ lebih besar daripada 4 cm. Ada 3 syarat. Okey, ini kita cari yang sama ya, yang sepunya. Jadi XS ialah lebih kecil daripada 4. S. Ni S. So
X tu 4 tu di mana? Kalau ini pusat dia, jadi mana lengkok dia? Ni lengkok dia. Itu maksud dia. Ini lengkok dia, ini pusat dia. Jadi dia kata jari berapa? Jari 4. Maksudnya jarak ini pergi lengkok ni ialah 4 cm. Okay, kan faham tu ha? Jadi X kurang daripada 4 cm. Kurang maksudnya inilah ada kurang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kurang lah, ada 4. Dia kurang. Kurang maksudnya dia, kalau lebih dia pergi sana lah. Lepas tu kita tengok lagi. XP pun kurang daripada 4. Mana P? Ni P. Mana lengkok dia? Ini lengkok dia. Pun kurang daripada 4. Maksudnya dia ke dalam lah, bukan keluar. 1, 3, 4, 5. Okay. Lepas tu dia beritahu lagi. Syarat yang ketiga. XQ lebih besar daripada 4 cm. Ini Q. Ini ialah lengkok dia. Dia kata lebih pula. Kalau lebih, ini lengkok dia. Ini titik dia. Lebih mana? 1 je lah kan? 1. Jadi mana yang sama? 1 yang sama. Jadi itulah jawapan dia ialah 1. Nanti tulis kat ruangan jawapan. Jawapan dia ialah 1. Okey. Okey, soalan yang kedua. Kedudukan bagi titik Y yang bergerak dalam rajah dengan keadaan YR lebih besar daripada YP. YR lebih besar daripada YP. YR yang mana? Yang ini. Merah. Itu YR. Yang ini. YP. YP yang inilah SQ ni. Jadi dia kata YR lebih besar. Siapa lebih besar? YR lebih besar daripada YP. Maksudnya di mana yang lebih besar? Di sini lah dia lebih besar di mana? Di 4. Okay, jadi jawapan dia ialah 4. Okay. Kita tengok soalan nombor 3. Kedudukan bagi titik Z yang bergerak dalam keadaan, ini ada banyak ni. Aduh, banyak ni. Kita tulis kat sini lah sebab banyak sangat. ZP lebih kecil daripada 4 cm. ZQ pun lebih kecil daripada 4 cm. ZR pun lebih kecil daripada 4 cm. Dan ZS lebih kecil daripada 4 cm. Semua lebih kecil daripada 4 cm. Kamu rasa di manakah dia? Cikgu nampak ada di mana. Tapi kalau nak bukti, kita buktikan. Okey, ZP lebih kecil daripada 4 cm. Mana ZP? Mana P? Ini P. Lebih kecil daripada 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu ZQ pun sama. Semua lebih kecil daripada 4 cm juga. Ini. 2, 3, 4, 5. Lepas tu ZR. ZR ni R lebih kecil. Kita ada 1, 2, 3, 5. Okey, lepas tu kita ada ZS. ZS. S ini pun lebih kecil yang inilah. Apa lebih kecil dia? 1, 2, 3, 4. Jadi apa yang sama? 3 yang sama. Semua ada 3. Jadi jawapan dia ialah 3. 1, 2, 3. 3 Roman. Itu je tulis. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus CD berjarak 6 cm. T ialah satu titik yang sentiasa berjarak 1.5 cm dari garis lurus CD. Okey, garis lurus CD. Satu garis lurus akan jadi apa? Ingat lagi? Dia akan jadi garis selari. Yang 2 garis selari kan? Jadi lukis lokus bagi titik T. Ini boleh guna membaris sahaja. Sebab itu jarak dia 1.5. Kamu lukis sajalah 1.5 kat sini. Dia akan jadi selari kan? Dia akan jadi selari. Okey. 1.5 cm. Jadi ukur dia 1.5 cm. Kan? 1.5. Lepas tu sini pun sama. 1.5 supaya apa tu? Tanda terus senang. Supaya senang kita nak ukur dia.
1.5 di atas, 1.5 di bawah. Sebenarnya jadi sepasang garis selari. Okey, itu locus dia. Okey, kalau kamu lukis, kamu mesti guna pensel ya. Okey, dapat sudah locus dia. Locus T yang ni, labelkan. Locus T. Okey. Lepas tu soalan nombor 2 dia. Kan selengkapnya locus itu. Jadi macam mana huraikan? Locus. Tulis je lah. Kalau hurai mesti tulis. Locus bagi titik T ialah sepasang garis lurus berjarak 6 cm yang selari dengan garis lurus CD dengan jarak serenjangnya. Apa tu jarak serenjang? Jarak daripada garis ini ke locus, jarak serenjangnya ialah 1.5 cm. Okey, dah siap.